meneruskan majlis tentang pembentangan dan pendataan nasab daripada Syekh Saiful. Saya berjemputlah Syekh Saiful untuk membentangkan pendataan dan kiraan nasab, insyaAllah, supaya itu difaham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Muhammad Saiful bin Syekh Abdul Aziz bin Hussein bin Safi dan seterusnya sampai ke atas. Ini makam masyarakat ni. Baik, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi keluarga Jamul Lail, yang mana saya rasa belum lagi lah sejak yang kita dulu lah nak berhimpun keluarga Jamul Lail. Beberapa kali, beberapa tahun yang kita rancangkan tak pernah menjadi. Alhamdulillah hari ini menjadi. Yang mana pada hari ini kita dapat, sebelum itu saya nak berterima kasih kepada Jabatan Mufti dan Ma'iks, Da'iks, dan terutamanya menunjuk kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Syekh Farizuddin Ibni Tuanku Syekh Sirajuddin Jamul Lail, yang memperkenankan kita berada di masjid lama ni. Baik, saya tak nak bertele-tele sebab kita dah lewat dah. Saya tak terus kepada pembentangan tentang sejarah Jamul Lail masuk ke Nusantara untuk nenek kita, yang mana saya terus kepada nasab ni. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang monogram ni. Monogram ini saya buat sendiri bermula daripada tahun 2000. Monogram ni buat pendataan. Masa tu saya dibantu oleh Haji Muhammad Halia kita, Segaf, bantu kita masuk redah apa semua, dan juga berpandukan daripada catatan lama Syed Abdullah Haidi ataupun dikenali sebagai Syed Lahkati. Dia pada zaman dia tu, dia lah pencetak nasab keturunan Syed. Semua Syed dicetak, termasuk Jamul Lail. Dan tunggul daripada catatan dia itu saya teruskan lagi untuk pendataan secara terperinci. Kita masuk mana tu? Pergi ke Bakung, pergi Buat Gajah, masuk semualah. Ada juga yang saya jumpa di sini pun, kita data kembali nama-nama anak-anak beranak mereka, anak-anak kita lah. Jadi saya buat begini dalam tulisan bumi, tulisan lama dan tulisan Jawi. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok, apa pasal nama saya ni, nama saya Husin, ejaan dalam surat panah S-H-U-S-S-I-N, yang tulis di sini S-U-I-N nya ada Husin, Husain. Sebab saya ambil daripada tulisan Arab tadi diterjemah dalam bumi. Biasalah bunyi sama, ejaan lain, harap maaf lah yang tu. Jadi inilah perjumpaan kita untuk kita mendata kembali. Nanti kita akan ada borang kita, bawakan borang, semua akan catat dalam tu, mengikut ejaan dalam surat Baranak ke, dalam surat kenalan terserah. Baik, ini adalah carta yang saya buat secara berwarna. Baik, kita tengok daripada atas ini. Kita buat live, jadi kita pakai mikrofon ni, alhamdulillah ada dengar clear. Start. Inilah keturunan kita sampai kita ambil warna merah. Warna merah, generasi yang pertama datang ke tanah Melayu Nusantara. Syed Ahmad dia datang lebih kurang 1735 bersama anak saudara dia Ambi. Anak saudara dia Ambi. Dia datang dua beranak ni,
bukan anak dia, anak saudara dia. Mereka datang singgah di Palembang. Singgah di Palembang, tak berapa lama Syed Ahmad ini meneruskan perjalanannya ke Kedah. Manakala Syed Alwi ini menetap di Palembang dan berkahwin di sana. Dipendekkan cerita, dapat anak seorang Syed Abu Bakar. Abu Bakar ini wafat, dia ni pendakwah zaman Belanda dulu, dan dia wafat di Batavia ataupun Betawi, ataupun hari ini disebut Jakarta. Makam dia di Mangga 2. Saya dah sampai, saya dah pergi ziarah makam dia, Syed Abu Bakar di Mangga 2. Dan dia ada masjid dia sampai hari ini. Dan beliau ini, Syed Abu Bakar ini mempunyai anak perempuan sahaja. Dia tidak meneruskan keturunan dia. Habis. Khalas. Setakat tu saja. Manakala Syed Ahmad ini turun di Kedah. Syed Ahmad dia menetap ketika sampai di tanah Melayu ini di Kedah. Dia menetap di rumah kenalan dia, iaitu Syed Muhammad bin Taha Al-Qadri. Dan beliau berkahwin dengan anak Syed Taha Al-Qadri yang bernama Syarifah Aminah. Kemudian tidak lama kemudian dia mempunyai satu orang anak, Syed Harun, anak tunggal dia. Ada yang berkata Syed Ahmad pernah berkahwin di Palembang dan mempunyai anak. Wallahu a'lam. Itu cuma cerita-cerita sahaja. Tapi yang kita tahu, Syed Ahmad ini tercatat nasab di Rabitah Alawiyah Jakarta, dan tercatat juga silsilah ini di dalam kitab nasab Syamsul Zahirah, terdapat nama-nama ini. Yang paling ma'ruf adalah ranting keturunan Raja Perlis. Baik. Syed Harun ini anak tunggal Syed Ahmad. Makam di belakang sini. Syed Harun. Syed Harun inilah, selepas beberapa tahun Syed Ahmad meninggal. Bila meninggal Syed Ahmad, bapa dia tinggal di Kampung Limbung Kedah. Kampung Limbung Kedah. Di Kampung Limbung Kedah ada makam Syed Ahmad dan keluarga isteri dia yang kita ziarah. Ada yang keluar tahun bila? Keluar Sahabat tahun 2010. Makam Syed Ahmad di sana. Baik. Ketika kecil Syed Harun ini, bapa saudara dia, iaitu abang kepada mak dia, nama Syed Ibrahim Al-Qadri, membawa Syed Harun ini tinggal bersama dia selepas kematian bapa dia di Cenok. Cenok ni lah, Cenok lah orang kita panggil Cenok. Dan membesarlah Syed Harun ini di bawah pengawasan bapa saudara dia, iaitu Syed Ibrahim, ataupun dikenali oleh orang semua tu Tok Cenok. Di Patani ni, di belah Patani, belah Thailand ni, kalau Tok Syed ni dia panggil Tok Ku. Belah di belah Pantai Timur pun Tok Ku, Terengganu Tok Ku Balo. Tok Ku Balo tu nama dia Syed Abdurrahman Al-Andrus. Baik. Setelah meningkat remaja, Syed Harun ini dikahwinkan dengan sepupu dia bernama Sarifah Maryam, anak kepada Syed Ibrahim tadi, anak kepada Tok Cenok tadi, dinikahkan dengan Syed Harun. Syed Harun ini membesarlah. Tok Cenok ini seorang pendakwah dan mempunyai ramai pengikut dia. Dia ada majlis ta'lim, dia ada pengikut dia. Dia orang dakwah. Begitu juga dengan Syed Harun, mengambil mengajak juga. Difahamkan Syed Harun ini bukan sekadar mengajar agama, tetapi mengajar ilmu persilatan juga. Zaman dulu ni tak macam sekarang. Sekarang ni dia bersilat pakai game. Dulu dia bersilat betul punya. Baik. Apabila Syed Harun berkahwin dengan sepupu dia, ketika itulah mereka dah masyhur di sekitar sana. Sehinggalah suatu hari, satu ketika itu, kabar-kabar angin fitnah-fitnah
gembar-gembur mengatakan seorang Said keturunan Arab ini ingin merajakan diri di Cina. Fitnah. Dapat maklumat ini disebarkan sampai ke Songkla. Jadi dipanggillah Syekh Harun menghadap Raja Songkla ni. Jadi Syekh Harun ni biasa dia bertawalah bila panggil menghadap itu bukan panggil saya saja. Mungkin untuk dihapuskan semua. Jadi Syekh Harun bersama pengikut-pengikut dia membawa keluarga-keluarga dia lari ke keluar daripada Cina menuju ke Kedah masa itu. Tanah yang sampai Syekh Harun pijak di Kedah ketika itu adalah tanah yang kita duduk hari ini. Ni tapak yang kita duduk hari ini. Arab. Ketika itu Arab adalah dalam jajahan negeri Kedah. Saya cerita ringkas-ringkas ni. Kalau nak tahu panjang kena baca buku sejarah. Cerita ringkas-ringkas. Syekh Harun adalah orang yang beradab, orang yang ahli agama. Dia tidak main-main terbuka kampung. Dia menghadap Sultan Zainuddin Shah, Sultan Zainuddin yang istana di Kota Kayang. Itulah kawasan muzium tu. Dia pergi menghadap, minta izin untuk buka tanah di Arau. Ini Arau. Dipendekkan cerita, Sultan mengizinkan. Sultan Zainuddin ni dia bagian janjahan sini. Kedah pula, Al-Ustaz dari dulu ni negeri Kubang Pasu. Lain. Sultan dah. Kemudian apabila Syekh Harun ini mendapat izin, maka dibukalah kawasan penempatan Arau. Inilah kawasan yang pertama buka, antaranya masjid ni. Tempat tok nenek kita Jamalul Lail membuka kampung. Masjid, istana, ni kawasan dia bercelah. Orang kata nama Arau ni Rau. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Maksud nama Arau wallahu a'lam tak tahu. Ada setengah kata Tu Arau. Tu Arau tu baru digelar setelah Arau dibuka. Tu Arau tu nama asal dia Wan Irsyad, ataupun digelar Awang. Orang kanan Syekh Harun. Panjang cerita ini Tu Arau ni. Nanti kita cerita Tu Arau pula kahwinkan anak Tu Arau dengan Syekh Hussein lagi. Tu kita memang ada hubungan keluarga dengan Tu Arau. Baik, saya nak cerita pelan-pelan. Syekh Harun apabila dapat buka di sini, kan dia berkahwin dengan sepupu kan tadi. Tak dapat anak perempuan seorang. Akibat mungkin sebab Syekh Harun ni handsome dulu, agama pandai, wajah handsome, badan kempas, semangat kepimpinan ada yang turun-temurun daripada tok nenek dia kan. Karisma dia ada. Jadi Sultan ni, Zainuddin ni berkenan dengan dia untuk kahwinkan anak Sultan dengan Syekh Harun, Tengku Sofia. Berkahwinlah Syekh Harun dengan Tengku Sofia. Ni sekolah ni tak ni. Kita lancar ni. Apabila berkahwin pun tidak dapat anak. Tak dapat anak. Sedangkan Tengku Sofia ni sukakan bayi-bayi kecil. Maka ketika itu setelah beberapa tahun, Tengku Aisyah membenarkan Syekh Harun berkahwin satu orang lagi dengan orang diraja lah, orang istana lah. Kahwin, dapatlah dua orang anak. Yang pertama Syed Hussein dan yang kedua Syed Abdullah. Tapi yang pertama, sebelum berkahwin, Tengku Sofia kata boleh kahwin dengan syarat. Syarat dia kata kalau dapat anak, saya nak bela anak tu. Tengku Sofia nak bela. Siapa yang tak ada anak tu boleh lah pergi buat syarat tu.
Ada berani? Yalah, berani boleh. Okey, selepas berkahwin Tengku Sofia, dapat Syed Hussein. Syed Hussein dibela oleh ibu tiri dia, Tengku Sofia, di dalam istana. Syed Hussein ni daripada kecil lah istana, so dia tahulah dia punya rule, dia punya protokol, apa semua dia tahulah. Dipendekkan cerita, setelah berkahwin Syed Harun dengan Tengku Sofia ni, maka Raja Jauddin Shah jadi ni menyerahkan tanah Arau dengan satu nota. Saya tak ingat kata-kata nota tu, tapi yang bermaksud dengan ini diserahkan tanah Arau kepada Syed Harun hingga keturunan dia. Tercatat dalam buku sejarah kerajaan negeri Perlis. Tanah Arau ini diserahkan kepada Syed Harun hingga keturunan dia. Jadi hari ini keturunan dia pun balik tempat yang dia buka. Baik. Kemudian apabila Syed Hussein ni, Syed Harun dulu sebelum dia negeri Perlis di negeri, dia masih dalam jajahan juga. Syed Harun ini dilantik sebagai Gubernur Arau. Wafat Syed Harun, dilantik pula Gubernur Arau yang kedua Syed Hussein. Tapi tidak lama kemudian itu, sehinggalah Syed Hussein ini berjuang panjang cerita, robot itu apa semua, dengan diplomasi dia dengan Raja Siam Chulalongkorn, kan? Sehinggalah ketika itu ada 3 buah negeri Pulau ni pada Kubang Basu, negeri Perlis, Satun, Stui. Ini 3 negeri. Dan 2 negeri sudah diambil balik, tinggal 1 negeri dalam kedaulatan Syed Hussein. Dan sampailah ketika dia diangkat menjadi Raja Perlis yang pertama. Dia lahir pada 10 April 1805. Raja Perlis yang pertama iaitu 1834 hingga 1873. Negeri Kubang Basu Kedah ambil balik. Negeri Setun Siam ambil balik. Banyak dia punya politik di situ. Perlu digurai dalam macam buku. Baik. Inilah dia punya sejarah dan juga Syekh Abdullah Raja Muda ketika itu. Zaman ini Raja Muda adik dia. Zaman tu, sekarang Raja Muda anak. Itu dia punya period zaman. Saya bukan nak cerita pasal raja-raja. Alhamdulillah memang Raja sejauh ni kebanyakan dia nak beritahu memang di pemerintah. Macam di Aceh, di Kalimantan, Al-Qadri juga dia berada zaman dulu lain. Di Colombo ada, Gubernur Colombo zaman lain. Di Kerala banyak zaman lain. Di Kenya banyak zaman lain. Baik, ini adalah kita punya nak cerita pasal keluarga kita ni. Datangnya kita, tok nenek kita, kat mana di sini. Jadi saya buat generasi by generasi. Warna kuning ini satu generasi. Adik, abang, sepupu, sepapak kan. Mai turun bawah warna hijau ni pangkat anak makan. Turun mai pink, cucu. Bawah ni cicit. Satu generasi ni. Kebanyakan kita masih ada. Generasi orange ni masih ada lagi. Generasi pink ni banyak sudah meninggal. Boleh kata semua dah meninggal. Hijau lagi meninggal. Jadi 3 hak orange ni masih ada sikit-sikit. Hak hijau ni masih banyak. Kuning ni masih lagi banyak. Biru ni masih banyak belum ditambah. Sebab masih banyak lagi tahu ni. Inilah kita punya sedah zaman lain negeri Perlis. Sebenarnya kita tak banyak mana pun, tapi kalau kita berhimpun, insya-Allah yang kecil inilah kita akan jadi besar, insya-Allah.
inilah peranan kita. Kalau kita tengok kita punya nasab kita makin bin ke atas, makin bin ke atas, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Makin bin, pak kita lebih baik daripada kita. Kita sunyang kita naik atas sampai Nabi SAW. Makin lama makin baik, makin lama makin baik. Jadi kita kena ambil balik kita punya roh, bukan roh semangat. Ini disebut roh, tapi roh tidak ada. Roh semangat. Roh semangat untuk kita jadi baik, mengikut Al-Quran, Sunnah. Macam kita duduk ni, aku cakap Al-Sunnah. Ikut balik track untuk nenek kita. Dulu masa saya buat ni, saya buat lebih kurang untuk mendapatkan ini 10 tahun. 10 tahun. Daripada 2000, tahun 2000 sehingga 2010, ini saja yang saya dapat. Sampai tang hijau ni sampai sini, tak kurang tak lebih. Tak kurang tak lebih. Kalau orang lain main tanya tidak sambung, kalau tak ada nama kat sini, bukan dia. Sebab dia tidak ada kurang, tidak ada lebih. Di bawah ni, ini memang kurang banyak. Sebab yang belum lahir setakat 2010, ini dah berapa dah? 8 tahun dah. 8 tahun ni dah beranak, dah berbiak banyak dah. Sebab itulah kita buat majlis pendataan semula. Tetapi nanti bila kita nak masukkan dalam carta ni, mungkin akan jadi lebih besar. Tak besar ni lah, besar lagi. Dan juga nak dapat semua tu, kita tak tahu bila boleh kita masukkan dalam carta ni. Sebab dia akan makan masa. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tapi sekarang kita dapatkan maklumat dulu. Tetapi sekiranya tuan-tuan berkenan untuk mendapatkan carta ini, kita ada di tepi ini, sebesar ni, boleh dapatkan dengan nanti kat Zahir. Kita tanya kat dia berapa harga. Seelok yang kita dapatlah satu. Bukan nak rugi pun. Kita boleh kenal ni. Masa saya nak cerita sekitar, bila saya nak buat benda ni, saya rasa saya macam bapak ke depan. Tak nama-nama atas. Hari-hari kita tengok, ni. Bila kita, ada juga yang saya tak kenal, tak jumpa. Tapi bila dia sebut bin dia, kita tahu dia rasa di mana. Kita boleh tahu. Kita sebenarnya macam seolah-olah kita berbicara dengan mereka. Jadi kita berbicara dengan mereka. Boleh dapatkan, tak banyak lah, dalam 8 lain ada, 8 gulung ada. Bolehlah ambil. Bukan ambil sajalah. Lepas tu kita pula, untuk kita memperkukuhkan kita punya silaturahim yang kita mula bina di masjid ni. Yang kita mula bina balik di masjid ini, kita akan menumbuhkan persatuan jamaah lain. Bagi apa? Bagi mengeratkan balik kita silaturahim, kita pendataan nasab mudah. Tidak ada unsur-unsur politik. Politik tak terpisah. Kalau kita masuk politik dan keluarga kita, habis jahanam. Sama lah macam-macam, campur lagi parti baru pula kan. Masing-masing nak politik esok ilmu ni pakar. Fahaman-fahaman lain tak terpisah. Masing-masing pegang. Masing-masing pegang. Lah kita nak keluarga kita. Nak keluarga kita, nak faham buat ni ke, nak faham buat tu ke. Itu masing-masing. Dalam keluarga besar kita, inilah untuk pendataan nasab muda. Untuk kita kenal ni, sampai tak kenal ni, pangkat pak menakan, anak menakan. Paling laju. Minta maaf tak terlihat zaman dulu ni. Okey, kita tengok yang paling laju sekali keturunan dia yang membiak, bukan biak, yang laju lah keturunan ni. Tuanku ada paling. Sebab apa? Daripada kita baca daripada atas tadi ya. Aja dia mesti cepat untuk dapatkan zuriat.
untuk ganti dia tahta. Sebab ini macam ni, Syekh Ahmad, Syekh Ali kahwin umur 18, dapat Syekh Safi. Syekh Ali ni makan di Limbung. Dia mati tenggelam dalam laut. Laut Pulau Kedah. Batu nisan ni masih tercatat Syekh Ali bin Syekh Ahmad. Jelas tulisan. Syekh Safi di belakang ni. Ni Syekh Harun Putra turun, Syekh Sirajuddin, Syekh Izzuddin, Ali Putra. Ini keturunan yang dari. Jadi saya kira 40, 41, 42, 43 keturunan daripada Rasulullah SAW. Siapa yang lain kuning ni, lain kuning nama dia ada, ini adalah keturunan yang ke-40. Keturunan ke-40. Lain biru ni 41, 42, 43. Catatan saya singgah ini, bin ni adalah jelas tercatat dalam kitab Sulsul Zahirah dan kitab-kitab nasak yang lain. Memang tercatat ini. Jadi inilah, saya rasa saya beri penerangan secara ringkas tentang nasab Jamalul Lail ini. Mungkin saya kurang, hak lama-lama ni lagi banyak tahu. Saya minta maaf sekiranya terkurang silap dalam menyampaikan maklumat ini. Jadi ada tak soalan? Kita buka sikitlah ruang soal jawab. Tu ada nak tanya tentang berkisah dalam ni, sebab ini saya yang buat. Ada tak soalan yang nak tanya sikit, line yang oren tu dia terdiri daripada siapa lah, sebab saya pun nak juga nak tahu. Oh, nak tahu Ya. Terdiri daripada siapa? Okey, line oren ni. Ya. Line oren saya baca daripada ujung ya. Mansur tu pada Muzaffar Muzaffar Ali ni bapa ni ada Muzammil Ami Ali Kebun Harun, Syekh Harun, Cikgu Syekh Harun, Muhammad Fadal, Nuri, Yahya, Mustafa, Nilai Muhzar, Mahmud, Ahmad, Safi, Ali Bakri, Ridwan, Muhsan, Hasan. Dia baca ni. Ini lain orang ini dia satu level dengan Raja Syekh Hamzah, Raja Syekh Lawi, Syekh Hamdi. Satu level. Yang Nuri tu Syekh Nuri ke? Ya, Syekh Nuri. Oh. Syekh Muhammad Nuri. Dr. Syekh Nuri lah. Ya. Dr. Syekh Nuri. Ni line dia ni. Sama line dengan Raja Syekh Alwi. Ni Umar Hasan Hussein, Hussein Ahmad Khan ni. Hasan Muhammad Nawar. Ni line Raja Muda. Darus Osman Abu Bakar Alwi. Ni line pok kita ni. Yang line tu lengkap lah. Ya, lengkap. Line ini lengkap, tak kurang tak lebih. Nanti boleh kita tengok. Ada lagi? Waalaikumsalam. Saya ni tu nenek yang ada terkenal dan ni. Tu nenek boleh ni ada ni. Apa dia tu nama-nama tu lah. Nama apa tu? Saya tumpah bunga. Perempuan ni? Saya Alwi. Syekh Ali bin kena tengok tang ni. Tengok tang mana. Kalau mai dia boleh cenok ni, hak cenok punya Harun. Tinggi dah ni. Kalau mai generasi hak bawah ni cenok ni, kita tak tahu tak mana. Harun. Ya. Pak Walid. Kalau Pak Walid tu cerita dia bila daripada Syekh Harun main. Kena tengok lawan mana. Cenok. Sebab cenok ni Jamalul Lail ni Syekh Harun dia cenok. Melainkan cenok ni Al-Qadri yang tadi tu. Tapi Al-Qadri anak cucu Syekh Taha Al-Qadri tadi tu dia berkahwin dengan Syekh Harun.
Ya, sesudah ni boleh kita ambil untuk tengok ke mana kita punya jalur. Okey, ada lagi tak soalan yang saya boleh jawab? Saya tak jawab, saya bagi soalan ke orang lain. Kubang Watan ni dia main daripada mana tak tahu. Kan kita dapat tahu zaman lain daripada Kubang Watan, daripada Jitra kan. Terus start lah benda tu ambil. Terus start sekian tadi. Kubang Watan. Jadi dia tak boleh nak connect dengan hak ni. Dia mungkin zaman lain dia main gelombang yang kedua, ketiga. Ada main gelombang lain. Arwah Faruk. Dan juga untuk maklumat Jamil Pelik Gayangan ni tak sama dengan Jamil Perak. Perak tidak bersambung dengan kita. Sebab mereka tidak melalui sini. Mereka ada siasat mereka sendiri. Tapi kalau Jamil Perak menikahkan Jamil Pelik itu ada. Tapi nasab, dari segi nasab Perak dengan Pelik sangat jauh beza. Sangat jauh beza. Jadi kita kena tahu lah, kita untuk naik kita main sini 1735 lebih kurang betul. 300 tahun tak? Hampir 300 tahun. Masih baru lagi. Kalau Perak main dari Kuala Kangsar lebih daripada 500 tahun. Lebih daripada 500 tahun. Kalau Pelik baru 300 tahun. Yang Perak kita tak tahu mereka jalur mana. Inilah nasab kita yang perlu kita jaga. Kalau kucing Parsi pun orang jaga nasab. Ya, kucingnya ni kahwin dengan hak mana? Ini kita manusia, apatah kita lagi nasab kita langsung kepada manusia yang paling tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang. Jadi Allah pilih kita untuk keluar daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja mereka. Ya, tahu. Jadi tadi tu daripada Kedah menuju ke Kubang Watan dan sebagainya. Tu ada satu ini kod dia. Ya. Ada Di Kod Diang saya dah pergi dah. Dekat Selekoh Kod Diang tu rumah. Saya tak ingat. Kita ada Kod Diang. Ya. Azab pergi dah rumah. Dekat Selekoh Kod Diang kan. Kok mereka Syed Nazmi kan? ya. Ya. Ini kawan saya. Jadi hak Kod Diang ni tak ada sangkut di sini lagi. Saya dah buat saya makan. Saya dah pergi check kan. Sebab banyak Jamil main, dia tak bawa catatan nasab. Yang bawa catatan nasab ni Jamil boleh saja. Sebab memang tradisi orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut ataupun orang-orang Arab ni, dia menjaga nasab dia. Bukan kalau keturunan seks saja. Keturunan Bali menjaga nasab. Dia memang tradisi orang Arab begitu dah. Jadi alhamdulillah kita ni untuk nenek kita bawa nasab. Dia suka berhubung dengan Yaman. Jadi yang Kod Diang ni saya belum ketemu daripada jalur mana. Ada tak catatan lama untuk nenek? Itu dia dibayar. Ikut sejarah tu ada. Ada. Dia bernama Syed Bidin bin Syed Yassin. Syed Bidin bin Syed Yassin. Tapi dia bergaul dengan Allahyarham tuanku Putra dulu lah. Dia selalu main di sana, dia bawa. Kalau tak silap saya, pasal dia buat ketabalan Putra. Dia ambil, saya simpan. So, dia buat simpan. Catatan lain salinan fotokopi tak ada dalam dosen lah. Dia dalam satu tukir. Satu tukir dalam dulu kan. Itulah kita jadi nak sambung tu tak mandi lah. Jadi nak nasab ni memang kita kena amanah sungguh-sungguh. Bukan kita boleh sambung ikut dah. Nasab ni kalau nasab ni kalau kita salah sambung kepada nasab lain, bin kan pada orang lain nak
Nabi larang. Dan jika kita menafikan zuriat nasab dia pun dia bilang haram dia. Mengaku dia bukan anak si Fulan haram. Menafikan si Fulan ini bukan anak padahal yang benar itu juga haram. Ada lagi tak yang kita boleh jawab sebelum kita pendataan? Tak kita azan kot. Tak lagi. Tambah lagi. Ya, kan? Macam mana? Ya. Saat lagi ni tolong masukkan nama telefon. Kita akan masuk dalam grup WhatsApp. Jadi aktiviti kita, apa program yang kita nak buat mudah. No? Kita dah ada satu page yang mulai Perlis Malaysia di Facebook. Page tu saya buat 5-6 tahun juga lah. Tapi dah lah, insyaAllah kita akan aktifkan balik. Ini dah jumpa ni, jangan lupa bagi nombor telefon untuk masukkan WhatsApp. Ya, tuan. Oh, buku Rabitah. Okey, buku Rabitah. Baik. Ini adalah buku Rabitah Alawiyah Jakarta. Rabitah Alawiyah Jakarta ini adalah satu badan pemegang nasab Alawiyin ataupun Bani Alawi, keturunan Sayyidina Hussein Nusantara yang berpusat di Jakarta. Malaysia Al-Batul tapi belum berjalan. Berjalan sepenuhnya lah, orang lalu jalan. Ini dia berbentuk seperti pasport. Seperti pasport. Di sini macam inilah pendataan mereka buat. Dan dalam ini ada, dia akan catat nasab kita Muhammad SAW, Fatimah, Ali, turun Hussein, Ali Zainal Abidin, dia main situ. Turun itu sampailah nama kita. Nama kita. Lagi saya tak boleh tengok nama kita. Dan nama anak-anak kita. Dan dalam inilah dicatatkan nama anak-anak. Ini sebagai kita simpan untuk pengesahan nasab kita di Nusantara. Dunia boleh pakai. Dia rujukan kitab di sini. Ini nak rujukan kitab nasab. Masa saya buat ni tahun 2005. Tahun 2005. 2006 siap. Masa tu bayar apa RM50 ke. Masa tu lah bayar RM50 bagi gambar sekeping. Jadi nasab yang mulai ini, yang pertama yang sudah buat buku pasport, saya rasa saya seorang lah. Nak dapat buku pasport silsilah nasab ini, dia kena silsilah yang sahih. Masa tu dalam kitab tu cuma ada sampai nama Syekh Harun saja. Dalam kitab induk nasab tulisan tangan di Jakarta, di Kabupaten Ashraf tu, di Rabitah Alawiyah tu ada sampai nama Syekh Harun saja. Syekh Harun pengeluaran yang pertama ni. Kemudian tu saya masukkan dari semua nasab ni sampai ke Rabitah. Dan sekiranya tuan-tuan nak buat, nama tuan-tuan sudah ada di sana. Tuan-tuan pergi bawa je, tulis. Ada dia borang dia, formulir dia, borang dia, isi borang dia. Dengan sahad, dia ada dua saksi. Saksi kabilah dengan saksi saksi. Jadi insya-Allah kalau nasab jelas, dapatlah pasport ni. Ini bukan kita untuk tujuan berbangga. Kita ambil bangga orang bawah. Dah bukan berbangga.
Kita buat ni semua bukan untuk tujuan berbangga, nak riak, nak takabur tak. Semata kita menghargai keturunan yang Allah bagi kepada kita. Bersyukur. Bersyukur. Anugerah Allah bagi kat kita. Kita lahir daripada sulbinya Nabi SAW. Ketitih. Bukan untuk tujuan riak. Sebenarnya keturunan Nabi SAW ni lebih berat. Dia punya tanggungjawab. Berat tanggungjawab dia. Untuk menyebarkan Islam, untuk berakhlak baik. Sebab apa dia kata ni? Orang nak kata ni, kalau Nabi pun panggil dulu. Nabi juga kenal. Macam anak kita, orang tak kata anak siapa, anak siapa. Mana kita kata kapak dia. Begitu juga dengan kita. Saya jaga. Inilah kita, keluarga kita yang kita ada hari ini. Ada lagi tak yang boleh? Melalui siapa nanti mungkin Pusaka Jamrul Palih ni akan buat sesi rombongan dan dapatkan daripada sana kita akan hubungi dengan pihak Rabitah. Di Jakarta ni ada dua, satu Naqabatul Ashraf Al-Kubra, yang kedua Rabitah Alawiyah yang pendataan nasab ni. Dan saya tinggal di Mesir. Saya balik setahun sekali je. Minggu depan, dua minggu lagi saya akan balik terbang ke Mesir. Saya ada buat satu sekolah tahfiz di Kahirah. Jadi saya setahun sekali saya balik. Alhamdulillah kali ini kita dapat himpun. Jadi di Mesir juga ada satu Rabitah Alawiyah juga. Dia bagi Naqabatul Ashraf di Kahirah, yang penyimpan pencatat nasab yang di sebahagian belah timur tengah, Maghribi, Morocco, semua mereka catat nasab. Mereka ada satu bangunan gedung, bangunan lebih kurang 6 tingkat. Mereka simpan. Di Jordan juga ada. Dulu ada perjumpaan tahun 2006, tak siap saya, perjumpaan Ahlul Bait untuk pendataan nasab seluruh dunia. Masa tu Muammar Gaddafi buat di Libya. Muammar Gaddafi jemput untuk buat majlis pendataan nasab tu. Semua Naqabatul Ashraf datang di Jakarta, semua datang berhimpun di Libya masa tu. Makna kata pendataan nasab ni, nasab Nabi SAW ni memang seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Jadi kita cubalah kita buat berhimpun pendataan balik nasab. Sebenarnya kita bukan tujuan untuk riak, bukan tujuan untuk nak berbangga kebenaran tak apa. Nabi pun kata orang lain besok bawa aman, hang bawa nasab. Aku tak mau. Bukan pasal nasab. Masuk syurga bukan pasal nasab, tapi selagi mana kita ada nasab kita jaga. Saling-saling kita tegur menegur, kenal silaturahim, terhubung baik-baik. Jadi sekadar itu kot. Ada lagi tak? InsyaAllah saya kembalikan kepada Polisi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih penerangan yang terperinci daripada Syed Saiful.